Dan selamat petang kepada seluruh rakyat Malaysia. Jadi bersama dengan saya petang ini ialah Datuk Dr. Raizat, Datuk Dr. Nur Hayati dan juga Dr. Hisham Shah. Kementerian Kesihatan Malaysia ingin memaklumkan bahawa pada hari ini Malaysia mencatatkan bilangan kes pulih daripada jangkitan COVID-19 sebanyak 839 kes. Ini menjadikan jumlah kumulatif kes yang telah pulih sepenuhnya daripada jangkitan COVID-19 adalah 25,654 kes, iaitu bersama dengan 70.4% daripada jumlah keseluruhan kes. Secara keseluruhannya, sehingga 5 November 2020 jam 12 tengah hari, sebanyak 1,009 kes baru telah dilaporkan, menjadikan jumlah kes positif COVID-19 di Malaysia adalah sebanyak 36,434 kes. Manakala jumlah kes aktif dengan keboleh jangkitan COVID-19 pula adalah 10,503 kes. Untuk makluman, negeri Sabah mencatatkan sebanyak 564 kes, iaitu 55.9% daripada jumlah keseluruhan kes positif pada hari ini. Negeri-negeri di Lembah Kelang pula mencatatkan sebanyak 198 kes, iaitu 19.6%, dan wilayah Persekutuan Labuan mencatatkan sebanyak 95 kes positif, iaitu 9.4% pada hari ini. Kelima-lima negeri ini masih berada dalam Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat, menyumbang sebanyak 857 kes, iaitu bersama dengan 84.9% daripada keseluruhan kes positif COVID-19 pada hari ini. Sebanyak 112, iaitu bersama dengan 11.1% yang dilaporkan hari ini adalah berkaitan dengan kluster-kluster penjara dan pusat tahanan sementara. Ini melibatkan kluster penjara Sandakan 73 kes, kluster Seberang Perai 14 kes, kluster penjara Kepayang 12 kes, kluster penjara Reman 12 kes dan kluster Tembok 1 kes. Ingin dimaklumkan daripada 1,009 kes baru yang dilaporkan pada hari ini, terdapat 9 kes import yang mendapat jangkitan dari luar negara yang melibatkan 4 warga negara dan 5 bukan warga negara yang tiba daripada negara India 2 kes, Kazakhstan 1 kes, Indonesia 1 kes, Korea Selatan 1 kes, Nigeria 1 kes, Afrika Selatan 1 kes, Meksiko 1 kes dan Kemboja 1 kes. Daripada 1,000 kes penularan di dalam negara, 4 kes merupakan pengunjung yang pulang dari negeri Sabah. Ini menjadikan jumlah kes dilaporkan mempunyai sejarah perjalanan ke negeri Sabah sejak 20 September 2020 adalah sebanyak 483 kes. Perincian kes penularan COVID-19 dalam negara adalah seperti berikut. Di negeri Sabah, 564 kes telah dilaporkan pada hari ini, iaitu 119 kes daripada kluster-kluster sedia ada, termasuk 17 kes daripada kluster baru, iaitu kluster Sutera dan kluster Ria 30. 254 kes daripada saringan kontak rapat kes positif dan 191 kes daripada lain-lain saringan COVID-19. Di negeri Selangor, 177 kes telah dilaporkan pada hari ini. 83 kes daripada kluster-kluster sedia ada, termasuk 1 kes daripada kluster baru, iaitu kluster Tamar. 53 kes daripada saringan kontak rapat kes positif, 3 kes daripada saringan pulang dari negeri Sabah dan 1 kes saringan severe acute respiratory infection dan 37 kes daripada lain-lain saringan COVID-19. Di wilayah Persekutuan Labuan pula, 92 kes telah dikesan, iaitu 31 kes daripada kluster-kluster sedia ada, 43 kes daripada saringan kontak rapat kes positif, 1 kes saringan pulang dari negeri Sabah dan 17 kes daripada lain-lain saringan COVID-19. Di negeri Sembilan, 90 kes telah dikesan, iaitu 71 kes daripada kluster-kluster sedia ada, 16 kes daripada saringan kontak rapat kes positif, 3 kes daripada lain-lain saringan COVID-19. Di negeri Pulau Pinang, 36 kes telah dilaporkan pada hari ini, iaitu 34 kes daripada kluster-kluster sedia ada, termasuk 3 kes daripada kluster baru, iaitu kluster Intan dan 2 kes daripada lain-lain saringan COVID-19. Di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, 14 kes telah dikesan pada hari ini,
iaitu 6 kes daripada kluster sedia ada, termasuk 4 kes daripada kluster baru iaitu kluster Danau. 3 kes daripada saringan kontak rapat kes positif dan 5 kes daripada lain-lain saringan COVID-19. Di negeri Kedah, 7 kes daripada kluster sedia ada telah dilaporkan. Di negeri Sarawak, 6 kes telah dikesan, iaitu 4 kes daripada kluster sedia ada dan 2 kes daripada lain-lain saringan. Di negeri Perak, 6 kes telah dilaporkan, iaitu 2 kes daripada kluster sedia ada dan 4 kes daripada lain-lain saringan COVID-19. Di Melaka, 5 kes daripada kluster sedia ada telah dilaporkan. Di negeri Johor, 2 kes telah dikesan, iaitu 1 kes severe acute respiratory infection dan 1 kes saringan kontak rapat kes positif. Di wilayah Persekutuan Putrajaya, 1 kes daripada lain-lain saringan telah pun dilaporkan. Sehingga kini terdapat 78 kes positif COVID-19 yang sedang dirawat unit rawatan rapi, di mana 28 kes memerlukan bantuan pernafasan. Daripada maklumat terkini yang dilaporkan ke CPRC Kebangsaan, duka cita dimaklumkan bahawa terdapat pertambahan 6 kes kematian berkaitan dengan COVID-19. Justu jumlah kumulatif kes kematian COVID-19 di Malaysia adalah sebanyak 277 kes, iaitu bersamaan dengan 0.8% daripada jumlah keseluruhan kes. Ringkasan kes-kes kematian hari ini adalah seperti berikut. Kes kematian nombor 272 iaitu kes nombor 35,267, seorang lelaki warga negara berusia 61 tahun mempunyai latar belakang penyakit kencing manis, darah tinggi, asma dan penyakit jantung. Beliau meninggal di Hospital Selayang. Kes 273 iaitu kes nombor 34,011 iaitu seorang lelaki warga negara berusia 62 tahun mempunyai penyakit darah tinggi, strok dan penyakit TB. Beliau meninggal di Hospital Duchess of Kent, Sabah. Kes kematian 274 iaitu kes nombor 24,198, seorang lelaki warga negara berusia 54 tahun mempunyai latar belakang penyakit darah tinggi. Beliau meninggal di Hospital Duchess of Kent. Kes kematian 275 iaitu kes nombor 35,035 iaitu seorang lelaki warga negara berusia 77 tahun mempunyai latar belakang penyakit kencing manis, darah tinggi dan penyakit batu karang. Beliau meninggal di Hospital Queen Elizabeth, Sabah. Kes kematian 276 iaitu seorang lelaki bukan warga negara berusia 80 tahun. Beliau mempunyai penyakit kencing manis, darah tinggi, gout dan lumpuh anggota. Beliau meninggal di Hospital Tawau. Kes kematian 277 iaitu kes nombor 34,012, seorang perempuan bukan warga negara berusia 92 tahun. Beliau mempunyai orang kelainan upaya iaitu dan meninggal di Hospital Duchess of Kent, Sadakan. Kementerian Kesihatan ingin memaklumkan bahawa terdapat 5 kluster baru yang telah dikenal pasti pada hari ini. Iaitu kluster pertama, kluster Sutera. Kluster baru ini melibatkan daerah Kota Kinabalu di negeri Sabah. Kes indeks bagi kluster ini iaitu kes ke-35,499 dan kes ke-35,500 telah dikenal pasti positif COVID-19 hasil saringan individu-individu bergejala pada 2 November 2020 dan telah dimasukkan ke Hospital Queen Elizabeth. Saringan kontak rapat telah mengesan sebanyak 13 lagi kes positif COVID-19. Sehingga 5 November 2020 jam 12 tengah hari, sejumlah 32 individu telah disaring, di mana 15 kes dikesan positif COVID-19, 6 individu dikesan negatif dan 11 individu masih menunggu keputusan. Kluster kedua ialah kluster Ria 30. Kluster baru ini melibatkan daerah Tuaran di negeri Sabah. Kes-kes bagi kluster ini telah dikenal pasti positif COVID-19 hasil saringan komuniti sejak 2 November 2020. Kesemua kes dalam kluster ini dimasukkan ke pusat kuarantin dan rawatan COVID-19 berisiko rendah Intan di Sepagar, Sabah. Sehingga 5 November 2020, sejumlah 254 individu telah disaring, di mana 11 kes dikesan positif COVID-19 termasuk 2 kes baru pada hari ini. 121 individu dikesan negatif dan 122 masih menunggu keputusan. Kluster ketiga ialah kluster Tamar. Kluster baru ini melibatkan daerah Petaling di negeri Selangor.
Kes indeks bagi kluster ini iaitu kes ke-32,410 telah dikenal pasti positif COVID-19 hasil saringan individu bergejala pada 1 November 2020. Saringan kontak rapat telah mengesan sebanyak 9 lagi kes positif COVID-19. Kesemua kes dimasukkan ke Hospital Sungai Buloh. Sehingga 5 November 2020, sejumlah 137 individu telah disaring dan di mana 10 kes dikesan positif COVID-19 termasuk 1 kes pada hari ini. 57 individu dikesan negatif dan 70 individu masih menunggu keputusan. Kluster keempat ialah kluster Intan. Kluster baru ini melibatkan daerah timur laut di negeri Pulau Pinang. Kes indeks pada kluster ini iaitu kes ke-30,788 yang merupakan seorang bukan warga negara telah dikenal pasti positif COVID-19 hasil saringan sebelum pulang ke negara asal pada 29 Oktober 2020. Saringan kontak rapat telah mengesan sebanyak 8 lagi kes positif COVID-19. Kesemua kes dimasukkan ke Hospital Pulau Pinang. Sehingga 5 November 2020, sejumlah 98 individu telah disaring, di mana 9 kes dikesan positif termasuk 3 kes baru pada hari ini. 35 individu dikesan negatif dan 54 individu masih menunggu keputusan. Kluster kelima ialah kluster Danau. Kluster baru ini melibatkan daerah Titi Wangsa di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Kes indeks bagi kluster ini iaitu kes ke-29,286 telah dikenal pasti positif COVID-19 hasil saringan individu bergejala pada 27 Oktober 2020. Saringan kontak rapat telah mengesan sebanyak 7 kes lagi positif COVID-19. Kesemua kes dimasukkan ke Hospital Sungai Buloh. Sehingga 5 November 2020, jam 12.30 hari, sejumlah 82 individu telah pun disaring, di mana 8 kes dikesan positif COVID-19 termasuk 4 kes baru pada hari ini. 40 individu dikesan negatif dan 34 individu masih menunggu keputusan. Kementerian Kesihatan ingin menasihati orang ramai agar terus patuhi saranan serta nasihat-nasihat kesihatan yang sering ditekankan. Jadikanlah nasihat-nasihat ini satu kebiasaan baru dalam kehidupan seharian. Elakkan 3S dan 3C. Elakkan kawasan yang sesak, elakkan kawasan yang sempit dan elak sembang atau bertutur dengan jarak yang dekat. Amalkan 3W iaitu kerap mencuci tangan dengan air dan sabun, memakai alat penutup muka di tempat awam atau jika bergejala, dan amaran daripada Kementerian Kesihatan yang lebih berkonsep peringatan seperti elakkan bersalaman dan bersentuhan, termasuk melagakan mana-mana bahagian tubuh badan sebagai menggantikan cara kebiasaan bersalaman. Amalkanlah etika batuk dan bersin yang betul. Dapatkan rawatan segera jika bergejala, duduk di rumah dan elakkan aktiviti kunjung-mengunjung. Lakukanlah aktiviti disinfeksi dan pembersihan kawasan yang kerap disentuh. Patuhilah kepada SOP sebagai norma baru, iaitu syarat-syarat seperti yang ditetapkan di bawah Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan. Orang yang berisiko tinggi seperti kanak-kanak, bayi, warga emas dan orang kurang upaya perlu dilindungi. Manakala individu tidak sihat dan bergejala, dikehendaki segera menjalani pemeriksaan kesihatan. Penjarakan fizikal sekurang-kurangnya 1 meter diamalkan pada setiap masa. Kementerian akan terus memantau perkembangan kejadian jangkitan di dalam negara dan juga di luar negara melalui maklumat yang diperolehi daripada pihak WHO. Orang awam akan sentiasa dimaklumkan sebarang perkembangan terkini dan kementerian akan memastikan langkah pencegahan dan kawalan dilaksanakan secara berterusan. Seterusnya dimaklumkan laporan penggembara dan pemastautin tetap Malaysia yang dikesan positif COVID-19 dan pulang dari luar negara dari 3 April hingga 5 November 2020 adalah sejumlah 1,210 kes. Pada hari ini ada pertambahan 9 kes import, iaitu 2 kes daripada negara India dan masing-masing 1 kes daripada negara Indonesia, Korea Selatan, Meksiko, Kazakhstan, Kemboja, Nigeria dan Afrika Selatan. Dimaklumkan, jumlah keseluruhan kluster setakat 5 November 2020 adalah 267 kluster. Daripada jumlah tersebut, 119 kluster telah pun tamat tempoh pemantauan dan pengawasan untuk 28 hari. Pada hari ini, daripada 148 kluster aktif, 37 kluster ada pertambahan kes dan 111 kluster tiada pertambahan kes. Dan dimaklumkan,
Kluster pertama ialah kluster penjara sandakan. Ada pertambahan 73 kes menjadikan jumlah kes 112. Individu yang disaring setakat ini ialah 444. Kluster cegas ada di Seremban ada pertambahan 50 kes menjadikan jumlah kes 76. Individu yang disaring ialah 406. Kluster kaya masih ada pertambahan 31 kes menjadikan jumlah kes 507. Individu yang disaring setakat ini ialah 1,525. Kluster usaha ada pertambahan 23 kes menjadikan jumlah kes 84. Individu yang disaring setakat ini ialah 96. Kluster hentian masih ada pertambahan 22 kes menjadikan jumlah kes 347. Jumlah individu yang disaring ialah 2,190. Kluster sutera iaitu kluster baru di Kota Kinabalu, Sabah ada pertambahan 15 kes iaitu menjadikan jumlah yang disaring setakat ini ialah 32. Dan kluster penjara seberang Perai masih ada pertambahan 14 kes menjadikan jumlah kes 317. Individu yang disaring adalah 5,332. Kluster titian di Labuan masih ada pertambahan 13 kes menjadikan jumlah kes 42. Jumlah individu disaring setakat ini 530. Kluster penjara Kepayang di Sabah masih ada pertambahan 12 kes menjadikan jumlah kes ialah 1,796 dan individu yang disaring adalah 3,931. Kluster penjara Reban masih ada pertambahan 12 kes menjadikan jumlah kes 509. Jumlah individu yang disaring adalah 2,965. Kluster Sagu King di Labuan masih ada pertambahan 10 kes menjadikan jumlah kes 308. Individu yang disaring setakatnya 3,539. Kluster Lengkong ada pertambahan 9 kes dan jumlah kes hari ini ialah 33 dan jumlah yang disaring ialah 147. Kluster Pematang masih ada pertambahan 9 kes menjadikan jumlah kes 23. Individu disaring ialah 866. Kluster Tenaga di Labuan masih ada pertambahan 8 kes menjadikan jumlah kes 66. Individu disaring ialah 151. Kluster Tikir di Keningau, Sabah masih ada pertambahan 7 kes menjadikan jumlah kes 134. Jumlah yang disaring ialah 2,004. Kluster Basong di Kudat, Sabah masih ada pertambahan 7 kes menjadikan jumlah kes 80. Individu disaring setakat inilah 689. Kluster Melati masih ada pertambahan 5 kes menjadikan jumlah kes 76. Jumlah yang disaring adalah 398. Kluster Bah Medan di Sepang, Selangor masih ada pertambahan 4 kes menjadikan jumlah kes 36. Individu disaring setakat ini 87. Kluster Taman Laut di Petaling, Selangor ada pertambahan 4 kes menjadikan jumlah kes 27. Individu disaring 123. Kluster baru iaitu kluster Danau di Titiwangsa, Kuala Lumpur ada pertambahan 4 kes menjadikan jumlah kes 8. Individu disaring setakat ini 82. Kluster 7 Serangkai di Sabah masih ada pertambahan 3 kes menjadikan jumlah kes 399. Individu disaring adalah 4,433. Kluster Bayan masih ada pertambahan 3 kes menjadikan jumlah kes 95. Individu disaring setakat ini 1,970. Kluster Astaka masih ada pertambahan 3 kes menjadikan jumlah kes 56. Jumlah yang disaring 156. Kluster Wisma Sebekas di Kuching, Sarawak masih ada pertambahan 3 kes menjadikan jumlah kes 19. Individu disaring ialah 679. Kluster Intan iaitu kluster baru di Timur Laut Pulau Pinang ada pertambahan 3 kes menjadikan jumlah kes 9 dan jumlah yang disaring ialah 98. Kluster Keladi masih ada pertambahan 2 kes iaitu menjadikan jumlah kes 47 dan individu disaring adalah 345. Kluster Jernih di Seremban ada pertambahan 2 kes menjadikan jumlah kes 19. Individu disaring 118. Kluster baru Ria 30 di Tuaran, Sabah ada pertambahan 2 kes menjadikan jumlah kes 11. Individu disaring 254. Kluster Tembok masih ada pertambahan 1 kes menjadikan jumlah kes 1,754. Jumlah yang disaring setakat ini ialah 9,106. Kluster utama masih ada pertambahan 1 kes menjadikan jumlah kes 251 dan individu yang disaring setakat ini ialah 1,209. Kluster Bah Tropicana masih ada pertambahan 1 kes menjadikan jumlah kes 64. Individu disaring setakat ini ialah 871. Kluster Green Hill di Sarawak masih ada pertambahan 1 kes menjadikan jumlah kes 64 dan individu disaring ialah 762. Kluster Buntar masih ada pertambahan 1 kes menjadikan jumlah kes adalah 57. Individu disaring adalah 1,051.
Kluster Mentari masih ada pertambahan 1 kes menjadikan jumlah kes 32. Individu disaring ialah 112. Kluster Bukit masih ada pertambahan 1 kes menjadikan jumlah kes 17. Individu disaring 631. Kluster Aero di Petaling Selangor ada pertambahan 1 kes menjadikan jumlah kes 12. Individu yang disaring adalah 96. Kluster baru Tamar di Petaling Selangor ada pertambahan 1 kes menjadikan jumlah kes 10. Individu disaring 137. Dan lain-lain kluster iaitu kluster Benteng, kluster Bangang-Bangau, kluster Rumah Merah, kluster Ramai-Ramai dan kluster Jalan Meru tiada pertambahan kes. Seterusnya dimaklumkan laporan kapasiti harian 61 makmal COVID-19 seluruh negara yang menjalankan ujian RT-PCR setakat 4 November 2020 adalah sejumlah 58,566 ujian. Semalam kita berjaya menjalankan 25,662 ujian iaitu bersamaan dengan 47%. Juga dimaklumkan kapasiti harian 3 makmal COVID-19 di negeri Sabah yang menjalankan ujian RT-PCR setakat 4 November 2020 adalah sejumlah 2,700 ujian seharian. Semalam ketiga-tiga makmal berjaya menjalankan 2,486 ujian bersama dengan 92%. Dan setakat 4 November 2020 jumlah keseluruhan ujian RT-PCR yang dihantar ke Semenanjung dari Sabah adalah 36,547 ujian iaitu dengan bantuan pos laju 44.2% dan Tentera Udara Diraja Malaysia 48.1%. Dimaklumkan juga jumlah kumulatif ujian RTK antigen seluruh negara setakat 4 November 2020 adalah sejumlah 393,557 ujian. Dan pada jumlah tersebut 6,919 ujian adalah positif iaitu bersamaan dengan 1.8%. Juga dimaklumkan jumlah kumulatif ujian RTK antigen di negeri Sabah setakat 4 November adalah sejumlah 119,867 ujian. Daripada jumlah tersebut, 6,053 ujian adalah positif COVID-19 bersama dengan 5%. Semalam sahaja 3,933 ujian RTK antigen seharian dijalankan dan 225 sampel adalah positif COVID-19 bersama dengan 5.7%. Jadi pada hari ini dapat kita simpulkan 1,009 kes COVID-19 telah dikesan melibatkan 6 kematian, 5 kluster baru dan 9 kes import dari luar negara. Dan saya buka kepada sebarang pertanyaan, kita silakan. Assalamualaikum Tan Sri, Wan Zaru daripada Media Prima. Tan Sri, ada 3 soalan kat sini. Cuma nak dapat pengesahan berkenaan dengan kluster Ria 30 di Tuaran Sabah. Boleh kita tahu dari mana datangnya kes indeks tersebut? Itu soalan pertama. Dan soalan kedua, seorang pakar epidemiologi mendakwa kaedah penentuan zon jangkitan COVID-19 terlalu mudah dan tidak realistik kerana bergantung kepada jumlah kes sekaligus tidak menggambarkan keadaan sebenar di lapangan berikutan demografi dan kemudahan kesihatan yang berbeza-beza. Adakah ia satu-satunya kayu ukur yang digunakan oleh kementerian untuk menentukan kategori sesebuah kawasan jangkitan atau turut mengambil kira faktor lain? Dan soalan seterusnya, semalam Tan Sri menyebut kes positif dijangka meningkat hingga 6,000 dalam tempoh seminggu. Jadi apa persediaan yang sedang dijalankan atau sudah dilaksanakan termasuk dari segi tenaga kerja dan kemudahan kesihatan? Terima kasih Tan Sri. Okay, terima kasih. Soalan pertama mengenai kluster Ria 30. Kluster ini mula dilaporkan pada 5 November 2020 iaitu di Tuaran di negeri Sabah. Dan sehingga 5 November 2020 sebanyak 11 kes telah dilaporkan pada kluster ini. Kluster ini adalah hasil saringan komuniti di Taman Telipuk Ria Tuaran bermula 2 November 2020 sehingga 4 November 2020 dan kes-kes dalam kluster ini dimasukkan ke pusat kuarantin dan rawatan COVID-19 berisiko rendah di Intan di Sempagar, Sabah. Jadi sehingga 5 November 2020 jam 12 tengah hari seramai 254 individu telah disaring dalam kluster ini. Pecahan saringan bagi kluster ini adalah seperti berikut, iaitu 11 kes dikesan positif COVID-19 termasuk 2 kes baru pada hari ini dan 121 individu dilaporkan negatif dan 122 individu masih menunggu keputusan. Dan punca jangkitan masih kita menyiasat dan inilah saringan dalam komuniti iaitu di Tuaran.
Soalan kedua ialah mengenai seorang pakar epidemiologi yang telah bangkitkan kita menggunakan kaedah iaitu zon. Dan kita menggunakan kaedah zon iaitu ataupun berdasarkan pada daerah. Jadi negeri ada, lepas tu ada daerah, lepas daerah ada mukim, lepas mukim baru kita lihat pada kampung. Contohnya kalau kita lihat kepada zon, jadi kita bagikan kepada 3 warna. Sekarang ni dah ada 4 warna dah ya. Warna hijau iaitu tak ada kes langsung, lepas warna kuning iaitu sampai kes 40 kes. Tapi sekarang ni kita kuning hanya sampai 20. Kuning sampai 20. 21 ialah jingga sampai 40. Dan 41 ke atas ialah warna merah. Ini ialah untuk dari segi pentadbiran. Jadi kita lihat dari segi pentadbiran ialah berpusat di daerah, bukan di mukim, bukan di kampung, tapi di daerah. Jadi kita menggunakan color code ini untuk membantu kita mempermudahkan pemahaman kita iaitu di daerah, dan kita juga akan kenal pasti dengan mukim. Dan kita bukan hanya gunakan kaedah coding. Jadi mungkin pakar epidemiologi itu ada silap faham. Jadi dia ingatkan kita hanya bergantung pada color coding. Kita juga bergantung kepada penilaian risiko, di mana kita melihat pada kadar jangkitan, doubling time, kita melihat kepada kawasan, logistik, kita lihatkan banyak faktor-faktor lain yang kita tentukan. Jadi kalau kita lihat tindakan kita, sebelum negeri Selangor telah dikenal pasti 6 daerah zon merah. Sebelum zon merah lagi kita dah bimbang dengan negeri Selangor sebab kepadatan penduduk yang tinggi dan pergerakan yang tinggi. Dan satu ketika dulu saya telah umumkan R0 di negeri Selangor ialah 1.98, lebih tinggi daripada negeri Sabah. Jadi itu kebimbangan kita. Jadi kita telah menjalankan tindakan proaktif iaitu kita ataupun preemptif iaitu melalui penilaian risiko kita di negeri Selangor, kita jangkakan kes akan meningkat. Jadi kita dah melaksanakan PKPB sebelum daerah-daerah negeri Selangor menjadi zon merah. Hari ini kita lihat juga kita telah perkenalkan iaitu zon jingga. Bukan hanya kita nak tunggu sampai zon merah baru kita isytiharkan kawasan tu PKPB. Jadi sekarang ni zon jingga iaitu 21 kes ke atas pun kita dah isytiharkan. Kita akan menjalankan penilaian risiko. Kalau penilaian risiko pada zon jingga mengatakan dia adalah risiko yang tinggi, kita juga akan PKPB kan zon jingga. Tapi untuk zon jingga dan zon merah, kalau penilaian risiko kita, contohnya di Kota Star, contohnya di Timur Laut, walaupun zon merah tetapi dia terkawal ataupun dalam kawasan penjara. Jadi kita hanya laksanakan tempo ataupun PKPD bersasar di kawasan tersebut. Begitu juga kita laksanakan di Johor Bahru, iaitu kita laksanakan tempo ataupun PKPD bersasar di Institut Latihan Kementerian Kesihatan, bukan PKPB untuk daerah tersebut. Dan hari ini kita telah bincang dan kita akan jalankan iaitu penilaian risiko, melihat pada semua faktor-faktor yang boleh mempengaruhi iaitu kebolehjangkitan di sesuatu kawasan, dan juga melihat kepada keupayaan Kementerian Kesihatan melalui logistik dan sebagainya. Dan untuk kes 10 kes hingga 20 kita akan menjalankan penilaian risiko. Dan hari ini Yang Berhormat Menteri Pertahanan telah pun umumkan 3 mukim yang telah kita kenal pasti. Contohnya kita lihat pada Kerian, iaitu di mukim Parit Buntar. Jadi kita lihat pada Parit Buntar, kita laksanakan PKPB di situ. Kita juga lihat kepada Dungun, ya, kalau daerah Dungun, tetapi iaitu di mukim Rasau. Dan kita dapati ada satu kluster yang aktif, iaitu kluster yang telah dimakekar, yang telah kita kenal pasti, dan ada kebarangkalian dan kebolehjangkitan yang tinggi. Jadi kita dah laksanakan, walaupun belum sampai kuning ataupun belum sampai merah, kita dah laksanakan. Dan di Parit Buntar juga kita telah isytiharkan akan kita laksanakan PKPB. Dan di Port Dickson, kalau kita lihat Port Dickson ada 11 kes saja.
Tapi kita dah jalankan penilaian risiko di kawasan tersebut, iaitu kawasan Jemiah yang berdekatan dengan Selangor, iaitu kebanyakan ada dua kluster yang aktif, iaitu kluster kaya dan juga kluster gedung. Kluster gedung melibatkan sebuah sekolah dan kluster kaya iaitu melibatkan pekerja-pekerja kebanyakan bukan warga negara di KLIA dan sebagainya. Jadi mungkin kita ada hubung kait rapat dengan Selangor. Walaupun 11 kes saja di Port Dickson hari ini kita lihat, tetapi PKPB dijalankan di Mukim Jemiah. Jadi inilah tindakan kita, tindakan proaktif. Sebelum menjadi jingga, sebelum menjadi merah, kita dah ambil tindakan lebih awal. Dan kita kena imbangi, iaitu kita lihat, kita mungkin pada permulaan bulan 3 kita laksanakan PKP. Tetapi PKP kos kepada negara amat tinggi. Jadi kita kena imbangi kesihatan dengan juga ekonomi. Untuk kita imbangi kesihatan dan ekonomi, kita benarkan sektor ekonomi untuk beroperasi, tetapi sektor sosial, sektor pelajaran dan juga sektor sukan ditangguhkan dulu. Jadi kalau kita boleh dapat kerjasama yang padu dengan rakyat Malaysia semua, mungkin kita boleh putuskan jangkitan rantaian jangkitan COVID-19 dalam negara kita. Inilah tindakan kita, bukan kita hanya bergantung pada color code, tetapi kita juga ada penilaian risiko. Dan penilaian risiko ni ialah pakar-pakar kita di sini yang menjalankan, tetapi kita tak huraikan dengan cara terperinci apa dia penilaian risiko kesihatan awam yang kita jalankan. Kita ada list. Jadi list tersebut mungkin pakar akademik mungkin dia perlukan list tersebut, tapi orang awam jadi mungkin dengan dipermudahkan untuk fahaman kita gunakan color code. Persediaan kes kalau kita lihat, jadi jangkaan kita setiap minggu kalau kita lihat daripada gambar rajah iaitu R0 kita. Jadi dalam R0 kita, kalau boleh kita tunjukkan sekarang ni, kita lihat setiap hari iaitu kolom warna biru kita akan kena pasti berapa kes. Patutnya hari ini kita ada 974 kes, tapi yang pasti kita ada dapat 132 kes, 109 kes pada hari ini. Semalam 132. Jadi 1032 semalam, hari ini 1009 kes, dan kita tolak kes import ada 1000 kes. 1000 kes masih dalam iaitu unjuran R0 1.0. Jadi setakat ini kita lihat walaupun kita dapat elakkan daripada kes meningkat secara mendadak, iaitu R0 kita bukan 2.2, bukan 1.5, tapi R0 kita 1.0. Tetapi kita masih boleh bertahan. Jadi kita lihat, kita mula dengan R0 iaitu 20 September ialah 2.2. Tapi kita berjaya turunkan kepada 1.5. Lepas tu sekarang ni R0 ialah 1.0. Jadi tak cukup lagi. Kalau 1.0 maksud dia kita masih bertahan. Kita kena turunkan dalam tempoh 2 minggu lagi, mungkin kalau boleh kepada 0.5. Kalau 0.5 bermaksud kalau 100 orang dijangkiti, 50 orang akan dijangkiti. Lepas tu 50 orang akan menjangkiti 25 orang. Jadi dia semakin bersusut. Itu yang kita lihat. Kalau begitu kita boleh kawal penularan jangkitan COVID-19 dalam negara kita. Jadi dalam kesiapsiagaan kita melihat kepada sekarang ni, kalau kita dah jangkakan dalam seminggu menggunakan unjuran dan ramalan untuk tempoh 6 Oktober hingga 4 November 2020, dan juga kita boleh ramalkan dalam tempoh seminggu 2. Jadi apa yang penting ialah kalau kita dah unjurkan, kita akan buat kesiapsiagaan. Yang pertama, kita melihat kepada keupayaan hospital ataupun fasiliti Kementerian Kesihatan. Dan juga kita kena belajar pada negeri Sabah, contohnya melihat pada logistik. Dan yang pasti ialah kita kena lihat kepada makmal-makmal kita sama ada dah bersiap sedia, reagen dan sebagainya. Ini yang penting. Jadi bukan hanya cara reaktif bila ada jangkitan barulah kita nak cari makmal kita bahan-bahan ataupun untuk upgradekan hospital tersebut. Jadi sekarang tindakan telah dijalankan, iaitu tindakan proaktif, kesiapsiagaan makmal, kesiapsiagaan hospital,
dan kesiapsiagaan pusat kuarantin dan rawatan risiko rendah. Dan juga kita kena lihat kepada sumber manusia, macam mana kita nak gerakkan sumber manusia kita dari dalaman, iaitu di negeri tersebut ataupun dari negeri lain, dan juga kita melihat kepada jawatan-jawatan kontrak yang boleh kita tawarkan untuk tempoh setahun contohnya. Jadi ini semualah kesiapsiagaan kita di sebalik tabir, iaitu kita melihat kepada kawasan yang berisiko dan juga kesiapsiagaan kita. Jadi kalau kita lihat semua panglima-panglima kita ada tanggungjawab masing-masing. Contohnya di hospital, Datuk Dr. Dor Haizat, di Kesihatan Awam, Dr. Nur Hayati dan Datuk Chong, dan juga di Makmal ialah Dr. Hisham Shah. Jadi kita lihat pada kesiapsiagaan keseluruhan untuk kita bersiap siaga sebelum penyakit melanda. Dan ini berbeza dari bulan 3 apabila penyakit melanda, jadi kita masih cuba mendapatkan kesiapsiagaan kita, iaitu peralatan dan sebagainya. Hari ini kita dah bersiap siaga walaupun gelombang ketiga lebih mencabar, tetapi kesiapsiagaan kita lebih tinggi kalau dibandingkan di bulan 3 dan 4. Assalamualaikum Tan Sri, saya Haris dari Malaysia Kini. Saya ada dua soalan. Yang pertama sekali mengenai langkah terbaru diambil oleh Parlimen. Hari ini Speaker Parlimen mengumumkan bahawa ada satu set barulah langkah-langkah untuk mengelakkan penularan COVID-19 di Dewan Rakyat. Ini termasuk mengurangkan jumlah ahli Parlimen yang bersidang kepada 80 orang sahaja pada satu-satu masa. Jadi nak bertanyalah, adakah sebenarnya langkah sebelum ini tidak berkesan, ataupun sebenarnya fizikal, sebab di Parlimen sebelum ni sudah dibuat physical distancing dan juga ada partition di antara ahli-ahli Parlimen. Adakah ini tidak mencukupi untuk membolehkan semua ahli Parlimen bersidang sekali lah dalam satu masa? Dan yang keduanya, ada maklumat bahawa terdapat beberapa penularan baru di kalangan pekerja sebuah pusat beli belah di daerah Petaling yang berkait dengan kluster utama. Jadi kita nak tanya, adakah perkara ini benar dan adakah ia masih berkait dengan kes indeks kluster, iaitu seorang pekerja keselamatan, atau sudah merebak ke generasi yang keberapa setakat ini? Rasanya bulan lepas Tan Sri ada cakap dah merebak sehingga generasi ke-6. Adakah sudah mengesan lebih lagi daripada 6 generasi? Dan kalau boleh nak dapatkan pecahan lah, berapa ramai daripada kluster utama ni mengikut negeri dan berapa merupakan mereka yang bekerja dan pengunjung pusat beli belah tersebut. Terima kasih. Terima kasih. Jadi kalau kita lihat, memang tindakan telah kita ambil di Parlimen, iaitu walaupun tindakan awal telah kita laksanakan, tetapi kita sentiasa memperbaiki ataupun mempertingkatkan lagi kawalan-kawalan dan juga tindakan pencegahan. Jadi yang sekarang ni, yang kalau Parlimen kita lihat ahli Parlimen ada 222, tetapi kita juga melibatkan petugas-petugas di Parlimen, iaitu contohnya kalau seorang yang berhormat ada petugas iaitu seorang pembantu mungkin dah kita lihat pada 400 lebih dah. Jadi tambahan dengan petugas-petugas di Parlimen juga, jadi jumlah tu, kuantiti tu ramai. Jadi apa yang kita, walaupun SOP itu ada, tetapi kita boleh pertingkatkan lagi SOP tersebut. Dan kebimbangan kita ialah sebab ahli-ahli Parlimen ni datang dari seluruh negara. Jadi bila berhimpun di satu-satu kawasan, walaupun kita dah jalankan saringan 3 hari sebelum sidang Parlimen, tetapi mereka masih terdedah di komuniti. Sekarang ni kita lihat di negeri Selangor, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya memang kawasan PKPB. Jadi kemungkinan mereka boleh terdedah dengan kes-kes yang positif di luar yang tak bergejala, contohnya kita tak pasti. Dan sekarang ni kita telah syorkan untuk dilaksanakan ujian setiap 2 minggu, iaitu kita pastikan gunakan RT-PCR untuk pastikan mereka tak dijangkiti. Begitu juga bukan hanya ahli Parlimen ataupun petugas di Parlimen. Ramai daripada pegawai-pegawai di kementerian lain kadang-kadang ada kalanya dikendaki untuk bertugas di Parlimen juga. Mereka juga perlu disaring. Dan saringan tu yang kita kena pastikan sesiapa yang masuk ke Parlimen bebas pada COVID-19. Inilah tindakan-tindakan kita supaya kita boleh mengelakkan ahli Parlimen ataupun sidang daripada tergendala. Jadi kita menjalankan aktiviti-aktiviti ini untuk pastikan Parlimen bebas pada jangkitan COVID-19, insya-Allah.
Yang soalan kedua, semalam hari ini ada satu kes iaitu daripada kluster utama. Semalam ada 2 kes. Dan kluster utama setakat ini telah menjangkiti 251 individu. Dan jadi yang sembuh ialah 211 dan 40 individu masih dirawat di hospital ataupun pusat kuarantin dan rawatan risiko rendah. Setakat ini kita dah menjalankan saringan untuk 1,709 individu setakat ini. Dan kita lihat masih ada jangkitan 1-2 kes iaitu bukan di shopping mall tersebut tetapi mungkin di rumah generasi ketiga dan 4. Jadi ada jangkitan berlaku di generasi ketiga semalam. Jadi hari ini mungkin kita akan lihat pada generasi keberapa. Apa yang penting ialah jangkitan ini mungkin bukan jangkitan awal tetapi jangkitan lewat. Kita akan lihat pada CT value, itu cycle threshold. Kalau cycle threshold dia rendah berarti dia baru dijangkiti. Tapi kalau cycle threshold dia tinggi berarti ini jangkitan mungkin 2 minggu ataupun 3 minggu yang lepas. Jadi setakat ini masih ada satu kes pada hari ini yang dilaporkan kalau kita lihat. Dan jangkitan ini telah melibatkan beberapa daerah iaitu Gombak, Ulu Langat, Petaling, Kuala Selangor, Sepang, Alor Gajah, Lembah Pantai, Titi Wangsa, Kepong dan Ceras. Ada seorang pekerja yang di balik kampung ke Alor Gajah contohnya Melaka. Berarti jangkitan itu telah dikesan di Melaka. Jadi kita harap mereka yang telah dijangkiti ataupun telah diberi HSO di rumah pastikan tidak melintas sempadan ataupun pergi ke negeri lain ataupun daerah lain. Kalau boleh mereka telah dikenal pasti sebagai kes kontak rapat, pastikan mereka tidak merentas sempadan iaitu sempadan negeri ataupun sempadan daerah. Tan Sri, terdapat laporan media yang mengatakan tindakan seorang jururawat yang bekerja di Selangor Private Hospital pulang ke kampung di Kelantan baru-baru ini, dan tindakan ini menyebabkan 4 jangkitan baru COVID-19 di Kelantan setakat hari ini. Nah, ia termasuk melibatkan satu kes seorang bayi berusia 22 hari dan iaitu anak saudara jururawat tersebut dan warga emas berusia 75 tahun yang juga neneknya. Dan 2 lagi kes ialah melibatkan ibu dan adik kepala jururawat wanita. So soalan saya ialah adakah ini benar, dan sekiranya ini benar, apakah nasihat yang Tan Sri ingin berikan kepada healthcare workers yang balik ke kampung semasa bergaul dengan ahli keluarga, dan apakah langkah pencegahan yang wajar diambil? Thank you. Terima kasih atas soalan tersebut. Jadi kita sentiasa menasihatkan mereka yang di kawasan zon merah iaitu kawasan PKPB supaya kekal di zon merah tersebut, jangan balik ke kampung. Kalau mau balik ke kampung ada risiko kita membawa jangkitan terutamanya kepada ibu bapa kita ataupun warga emas di kampung dan juga kanak-kanak dan sebagainya. Jadi ini berlaku, ada satu kes memang betul dia balik ke negeri Kelantan dan telah menjangkiti 4 orang yang positif, itu ahli keluarga tersebut. Dan sekarang ini kita dalam menjalankan saringan kepada 127 individu iaitu 40 melibatkan pekerja dengan individu tersebut dan yang lain iaitu 87 ialah kenalan dan juga ahli keluarga terdekat individu tersebut. Jadi nasihat Kementerian Kesihatan ialah kalau boleh elakkan daripada merentas sempadan negeri ataupun sempadan daerah, sebab kita berada di kawasan contoh di Lembah Kelang ialah PKPB. Janganlah kita bawa penyakit ni ataupun kita balik kampung ke zon hijau contohnya, kita akan membawa jangkitan tersebut walaupun kita mungkin tak ada gejala, tetapi kita tahu 60 hingga 70% mereka yang terjangkiti tak ada gejala. Jadi boleh kita menjangkiti kawasan-kawasan yang hijau. Dan kita juga ingin tekankan kat sini ialah di kawasan ataupun zon-zon hijau yang telah dikenal pastikan mereka ini juga mengambil tindakan berjaga-jaga, iaitu kalau ada sesiapa yang balik daripada zon merah dan cuba elakkan mereka daripada terdedah pada kes-kes yang zon merah ni lah. Inilah kebimbangan kita apabila ada aktiviti-aktiviti merentas sempadan negeri ataupun sempadan daerah. Okay, ada soalan lagi?
Okey, kalau tak ada soalan lagi, sekali lagi saya ingin memperingatkan diri saya dan juga orang ramai untuk patuh kepada SOP. Kalau boleh dalam tempoh 2 minggu ni, kita mohon hanya 2 minggu ni untuk kekal duduk di rumah. Kalau kita duduk di rumah, kita nescaya insya-Allah kita boleh putuskan rantaian jangkitan COVID-19. Tetapi kalau kita terpaksa keluar untuk bekerja dan sebagainya, pastikan kita patuh kepada SOP. Elakkan daripada merentas sempadan negeri ataupun sempadan daerah. Jadi kita dah lihat pada hari ini satu kes yang balik sama ada dia pekerja kesihatan ke ataupun tidak. Jadi kepada semua, cuba elakkan balik ke kampung iaitu kawasan yang zon hijau. Kerana kita mungkin membawa kuman ataupun COVID-19 balik ke kampung, ke kawasan hijau dan akan menjadi satu kluster baru nanti. Jadi kita kena jaga kita kena jaga keluarga kita kena jaga komuniti dan juga negara kita. Sekian, wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih.